Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan lagi dengan bab polimer, iaitu bab yang keempat dalam mata pelajaran kimia tingkatan 5. Okey. Polimer ini merupakan contoh-contoh polimer dalam kehidupan harian kita lah. Kamu banyak menggunakan botol plastik, gas plastik, penyembuh air, berus, span. Itu adalah sebahagian barangan yang dihasilkan daripada polimer. Dan polimer ini merupakan hasil ataupun rangkaian panjang daripada monomer. Okey, kita tengok polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit. Asas bagi polimer adalah monomer. Tindak balas pencantuman monomer untuk menghasilkan polimer dinamakan tindak balas pempolimeran. Ini pun kamu dah belajar dalam bab sebatian karbon, iaitu tindak balas penambahan bagi alkena. Polimer dapat dikelaskan kepada beberapa kumpulan berdasarkan sumber polimer, cara polimer dihasilkan dan ciri-ciri polimer yang sumber polimer. Kita ada polimer yang terdiri daripada polimer semula jadi ataupun polimer sintetik. Polimer semula jadi merupakan polimer yang terhasil secara semula jadi dan dapat diperoleh daripada alam sekeliling. Contohnya nasi kanji lah ataupun kapas merupakan contoh polimer semula jadi. Okey. Polimer sintetik pula dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia di makmal atau di kilang-kilang. Contoh polimer sintetik adalah nilon, polietena, polistirena dan polyvinyl chlorida, iaitu PVC. Dan kesemua polimer ini dihasilkan kanji ialah sejenis polimer semula jadi yang terhasil daripada daging ialah satu sumber protein, di mana protein dihasilkan daripada asid amino yang merupakan sejenis monomer. Protein adalah polimer dan asid amino adalah monomer. Nilon dapat digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk seperti tali dan juga contoh-contoh nama polimer dan juga monomer iaitu sumber polimer semula jadi, contohnya kanji, monomernya glukosa. Setelah daripada itu selulosa, monomernya juga glukosa. Protein, monomernya adalah asid amino. Getah asli, monomernya adalah isoprena. Polistirena merupakan polimer sintetik di mana monomernya adalah stirena. Kemudian polipropena, monomernya adalah propena. Dan polyvinyl chlorida, monomernya adalah jenis-jenis polimer. Ada 3 jenis polimer iaitu polimer termoplastik, polimer termosid dan juga polimer. Untuk polimer termoplastik, ialah polimer yang dapat diacu berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikitar semula. Apabila dipanaskan, polimer termoplastik melebur dan mengeras apabila disejukkan. Contohnya polietena, polyvinyl chlorida dan juga untuk polimer termosid, polimer ini tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan. Maksudnya tidak boleh dikitar semula. Ataupun polimer termosid ini akan terurai ataupun hangus apabila dipanaskan. Contohnya melamina dan juga baklit. Polimer elastomer dapat diregang dan kembali kepada bentuk asal selepas dilepaskan, mempunyai sifat elastik yang tinggi. Contohnya poliuretana dan juga getah stirena butadiene. Tindak balas pempolimeran. Ini merupakan monomer yang ini adalah rantai panjang yang dikenali sebagai polimer. So, tindak balas pempolimeran dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu pempolimeran penambahan dan juga pempolimeran kondensasi. Untuk pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara karbon bertindak balas antara satu sama. Contohnya adalah etena, polimernya akan menjadi polietena dan mempunyai ciri tahan lasak dan kuat dan digunakan sebagai beg plastik, botol plastik dan juga plastik pembungkus. Manakala bagi polipropena juga tahan lasak dan digunakan sebagai alat mainan dan juga dalam selain daripada itu, chloroetena ataupun vinyl chlorida
di mana polimernya adalah polikloroetena ataupun polyvinyl klorida PVC, mempunyai sifat kuat dan keras, digunakan sebagai alat untuk membuat paip air dan juga penebat elektrik. Manakala polistirena mempunyai ciri-ciri ringan dan penebat haba dan biasa digunakan sebagai penebat haba dan juga pembungkus makanan. Polistiren, kamu sebut sebagai polistiren. Okey, sewaktu tindak balas, ikatan ganda 2 dibuka dan monomer ditambah pada rantai molekul untuk menghasilkan polimer. Okey, ini merupakan contoh bagi politena ataupun polietena yang mengalami tindak balas pempolimeran penambahan, di mana setiap satu molekul etena ini, di mana ikatan ganda 2-nya akan dibuka dan bersambunglah. So, setiap monomer etena akan bersambung membentuk rantai panjang menghasilkan politena. Dan monomer ini akan berulang beribu-ribu kali bergantung kepada jenis penggunaan dalam industri. Okey, secara ringkasnya, tindak balas pempolimeran penambahan boleh ditulis seperti berikut. N mewakili integer yang besarlah, melebihi 1000 kali. Dan apabila dia menjadi polimer, iaitu polietena, kita gambarkan dengan bracket dan ikatan ganda 2 berubah menjadi ikatan tunggal. Dia akan bersambung dengan monomer yang lain. Okay, contoh barang ataupun alat yang digunakan daripada pempolimeran penambahan. Botol air, paip air, pembungkus makanan polistiren, tekstil, baju, alat mainan kanak-kanak dan juga plastik untuk mengisi barang. Okey, bagi pempolimeran kondensasi melibatkan sekurang-kurangnya dua jenis monomer yang berbeza. Okey, monomer yang terlibat memiliki dua kumpulan berfungsi yang akan terlibat dalam tindak balas. Okey, hasil pempolimeran kondensasi ialah polimer dan satu produk lain seperti air atau molekul HCl, hidrogen klorida. Tindak balas pempolimeran kondensasi untuk menghasilkan terilena, sejenis polister dan juga nilon, iaitu sejenis Okey, ini merupakan contoh tindak balas pempolimeran kondensasi untuk menghasilkan terilena yang terhasil daripada 1,2-ethanadiol, kumpulan diol, dan juga asid terifthalik. Yang mempunyai dua kumpulan berfungsi yang berbeza. Kalau untuk 1,2-ethanadiol, dia ada OH, dua kumpulan OH, hidroksil, dua kumpulan hidroksil. Manakala untuk asid terifthalik mempunyai kumpulan karboksil. Kumpulan berfungsinya adalah kumpulan karboksil. So, dia akan menghasilkan terilena dan juga hasil sampingan iaitu air. Untuk tindak balas pempolimeran kondensasi bagi menghasilkan nilon, menggunakan 1,6-hexadiamina di formula strukturnya dan juga decanadiol-dichlorida. Okey, mempunyai kumpulan berfungsi yang berbeza untuk menghasilkan nilon. Dan hasil sampingannya adalah asid Okey, penggunaan polimer dalam kehidupan seharian, kita tidak boleh mengelakkan diri kita daripada menggunakan polimer. Kebanyakan alatan ataupun bahan yang kita gunakan adalah polimer. Jadi polimer sintetik digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan kerana memiliki ciri-ciri yang tidak terdapat pada polimer. Okey, pelbagai alatan perubatan dan makmal dihasilkan daripada polimer. Barangan kegunaan harian digunakan sebagai botol plastik dan juga beg plastik. Digunakan secara selain daripada itu, nilon juga digunakan dalam industri tekstil sebagai pakaian ataupun benang untuk menghasilkan pakaian. Okey, penyalutan polimer akrilik digunakan untuk menghasilkan bumbung, kalis. Ciri polimer sintetik, penebat haba yang baik, ringan, kuat dan keras, bersifat lengai dan tidak reaktif dan juga mempunyai tinggi. Okey, polimer dan alam sekitar. Apakah kesan polimer terhadap alam sekitar? Kepelbagaian ciri yang terdapat pada polimer menyebabkan permintaan dan penggunaannya semakin meningkat saban tahun. Sifat sesetengah polimer yang tahan asap dan mengambil masa yang sangat lama untuk terurai menyebabkan masalah pencemaran.
Okey, polimer dan alam sekitar. Salah satu kesan polimer terhadap alam sekitar adalah pencemaran di lautan menyebabkan banyak hidupan mati dan mikroplastik memasuki rantaian makanan. Okay, pusat pelupusan sampah pula dipenuhi dengan beg plastik tidak terbiodegradasi yang akan memberi kesan kepada alam sekitar kerana polimer sintetik ini mengambil masa yang lama untuk terurai dan boleh mencapai sehingga 450 tahun bagi sesuatu polimer sintetik untuk mengalami proses. Okey. Jadi seiring dengan perkembangan bidang sains dan teknologi hijau, pelbagai cara telah diperkenalkan untuk memastikan penggunaan polimer dengan lebih lestari. Contohnya, kitab semula merupakan cara termudah bagi pengguna untuk memastikan polimer sintetik tidak berakhir di pelupusan sampah. Okay, polimer di alam sekitar. Pengenalan polimer terdegradasi atau boleh urai terutama bagi barangan plastik membolehkan pencemaran dapat dikurangkan. Bahan tambah dimasukkan untuk membolehkan barangan plastik terurai secara semula jadi oleh bakteria atau terurai dengan cahaya, itu Okey, barangan plastik akan terurai dengan lebih cepat dan dapat mengurangkan masalah lambakan barangan plastik di tapak pelupusan sampah di samping lebih selamat. Ini merupakan salah satu contoh plastik fotodegradasi yang mengalami penguraian apabila terdedah kepada cahaya matahari. Selain daripada itu, terdapat banyak lagi cara-cara untuk kita mengamalkan konsep lestari dalam penggunaan polimer dan memerlukan kajian yang berterusan daripada semasa ke semasa. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.